Yang pertama, memujuk. Dia pujuk Mariam dan minta supaya Yam menyokong keputusan dia mengahwini Zarif. Yang kedua, telefon baru. Zarif membeli telefon bimbit baru untuk Dian. Yang ketiga, pesan. Zarif telefon pada Dian. Dia berkata yang dia rindukan Dian. Seperti biasa, ayat-ayat dusta keluar dari mulut Zarif. Selepas itu, Zarif pesan pada Dian supaya mengangkat panggilan dari Datin Munirah. Sebelum ni, Zarif ada berkata pada Dian yang telefon itu hanya berhubung antara mereka berdua saja. Zarif risaulah jika dia lurus dan tidak menjawab panggilan lain. Panggilan ditamatkan apabila Dian cuba mengungkapkan kata sayang. Tapi kata-kata Dian telah dipotong dengan alasan Zarif berkata line tak berapa nak clear, kerana ketika ini pun Zarif berada di luar negara. Zarif tidak tahan mendengar suara perempuan biol itu. Datin Munirah menelefon Dian bertujuan untuk minta Dian pujuk dan yakinkan Nek Wan supaya setuju Dian berkahwin dengan Zarif. Datin Munirah akan memberi panggilan pada Nek Wan dan biarkan Nek Wan dan Dian berbincang. Yang keempat, diugut. Setelah sekian lama, akhirnya Nek Wan balik ke rumahnya. Dia pelik melihat Kamsiah begitu baik melayannya. Namun Nek Wan tahu mesti ada udang di sebalik batu. Kamsiah beritahu yang dia ada berjumpa dengan Datin Munirah dan beritahu Dian akan berkahwin dengan Zarif. Kamsiah gembira kerana dia dapat juga tombak kesenangan. Tapi mood Sia berubah bila Nek Wan berkata yang dia mahu menolak pinangan tersebut. Oleh itu, Sia mengugut Nek Wan. Kalau Dian tidak dikahwinkan dengan Zarif, Kamsiah akan pergi ke KL dan heret Dian balik ke kampung. Kemudian, Dian akan bernikah dengan atak-atik. Nek Wan mula rasa takut dengan ugutan Sia dan dia tahu Sia akan buat apa yang dikatakan. Tapi nampaknya Nek Wan akhirnya bersetuju Dian berkahwin dengan Zarif. Keesokan harinya, Datin Munirah memanggil Mak Wan dan menyuruh Mak Wan mengangkat panggilan dari Dian. Di saat ini, Nek Wan beritahu pada Dian yang diizinkan cucunya bernikah dengan Zarif. Yang kelima, hari pernikahan. Hari pernikahan antara Dian dan Zarif berjalan dengan lancar. Walaupun pada awalnya hati Zarif begitu berat sekali. Riak wajah gembira Zarif dan Datin Munirah tidak seiring dengan isi hati masing-masing. Agenda dua beranak itu nampaknya berjaya. Langkah pertama telah berjaya. Langkah kedua belum tahu lagi. Arman ada bertanya pada Dian kenapa Dian tidak mahu bekerja di pejabatnya. Namun Zarif sempat mencelah. Zarif berkata dia akan boring kalau kerja di pejabat. Lagi satu, Dian suka melihat kapal terbang. Penipuan Zarif berjalan dengan lancar apabila kebetulan rekaan ceritanya seiring dengan Dian. Dian berkata semasa dia kecil, dia suka tengok kapal terbang di langit hingga hilang dari pandangan. Lega Zarif dibuatnya. Lepas itu, Zarif menyuruh Dian pergi melayan kawan-kawannya dan tanpa membantah, dia mengiyakan. Arman juga mengiyakan saja kata-kata Zarif tadi. Seperti yang dijanjikan, Datin Munirah memperkenalkan Tan Sri Halil pada Kamsiah dan Adira. Nampaknya, lubuk emas sudah menghampiri mereka berdua. Selain ganjaran 10K memujuk Nek Wan, Datin Munirah juga tunaikan permintaan Sia sebelum ni untuk jodohkan Adira dengan orang kaya. Yang keenam, malam pengantin. Dia merasai kebahagiaannya bila melangkah masuk ke bilik pengantin. Cantik sungguh biliknya. Waktu ini, dia melihat hadiah-hadiah yang diberi oleh semua tetamu yang hadir. Yang paling teruja sekali adalah hadiah dari Mariam. Bila hadiah dibuka, dia tak sangka yang memberinya baju tidur. Hadiah Mariam juga disertakan dengan nota ringkas. Dia pesan supaya Dian pakai baju tu ketika malam pengantin. Dian jadi malu dibuatnya, namun dia pakai juga baju tu. Bila Zarif sudah balik, dia agak terkejut dengan penampilan Dian. Namun Zarif tidak berselera melihat isterinya. Geli rasanya. Pelbagai alasan Zarif pada Dian supaya dia tidak tidur sekatil dengannya. Dia memahami dan dia pun tidur di bawah.
Pada awalnya, Zarif risau kalau Dian mengadu pada Nek Wan. Tapi Dian berkata Nek Wan dah pesan hal rumah tangga jangan diceritakan pada orang. Lega Zarif dibuatnya. Sebelum tidur, Dian minta pada Zarif supaya singgah di rumahnya sebentar keesokan harinya untuk berjumpa Nek Wan sebelum berangkat ke KL. Zarif berkata dalam hati, rumah macam reban ayam, tak ingin aku nak pergi. Jijik. Yang ketujuh, plan awal. Bila tiba di rumah KL, Dian dapat merasakan rumah itu seperti rumah Rahman. Seingat Dian, dia pernah datang ke situ semasa majlis makan-makan sebelum ni, dan juga tempat Zarif melamarnya. Dian terfikir mungkin reka bentuk rumah orang kaya lebih kurang sama saja. Zarif berusaha tidak menunjukkan rasa benci pada Dian. Kalau tidak, rancangan akan gagal. Dia memang bendul, tapi Nek Wan dan Mariam tidak. Zarif hanya mampu maki isterinya dalam hati setakat ni. Telefon bimbit yang pernah dimiliki dia sebelum ni dimatikan talian. Zarif kalau boleh, dia mahu jauhkan Dian dari Mariam supaya Yam tidak menghidu sesuatu yang mencurigakan.